Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni berjumpa dengan Suzy lagi. Sesi live kita. Sekejap Suzy tengah untuk satu channel. Sekejap Suzy tengok dekat Suzy punya IG sekejap. Start live. Hai, Assalamualaikum. Sekejap tu tengah setting. Okey, siap. Setting dekat IG, okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi hampa semua. Apa khabar? Bersama Suzy dari Ciki. Okey, so hari ni kita ceria-ceria selalu, happy selalu, tak nak kata tension, tak nak stress kan. Alright. Hai Aini, thank you tengok live kat Suzy. Terima kasih anda gambar untuk Aini. Alright. So, hari ni pertama kali Suzy nak perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih belum kenal Suzy. Assalamualaikum, saya Suzy dari Langkawi. Siapa yang rindu Langkawi, insyaAllah dengan kabar berita Langkawi akan buka untuk turis. Tapi syarat dia kena 2 dos tau. Syarat hampa nak masuk Langkawi kena 2 dos dan juga dah sampai tempoh dia. Dah sampai tempoh dia. Kalau hampa baru cucuk 2 dos tak sampai 2 minggu, hampa tak boleh masuk kan. So kena cukup 2 dos dengan kata macam itulah. Dan dengan katanya diawalkan mulanya 21, tapi diawalkan pelancong boleh masuk ke Langkawi bermula 16 September. Cuti satu Malaysia kan. So 16 September sekarang ni pun tengok orang kata owner-owner ataupun orang kata peniaga-peniaga dekat Langkawi sekarang pun tengah prepare. Hotel-hotel pun tengah orang kata prepare untuk orang kata standby dari segi food dan sebagainya, orang kata preparation. Thank you Aini. Thank you Aini, tolong share. Alhamdulillah. Alright, semoga Allah pemudahkan urusan Aini dan dimurahkan rezeki suami isteri insya-Allah. Ni Suzy punya orang kata pekerja Suzy, staff Suzy yang setiap kali hari raya, beliau lah yang banyak sangat, suami isteri yang banyak sangat tolong Suzy daripada mulanya kemah kosong sampai nak tutup. Dia orang lah yang paling memang bagus sangat lah. InsyaAllah semoga Allah pemudahkan dan murahkan rezeki you all sekeluarga. So jadi kalau you all nak datang ke Langkawi, berpeluang datang ke Langkawi, syarat dia mesti 2 dos lah. Alright, syarat dia mesti 2 dos. Dan orang kata nanti bila datang ke Langkawi tu make sure jagalah. Still kena jaga diri sendiri kan. Benda tu walaupun kita 2 dos tak terjamin kata tak terkena dengan COVID-19 kan. Sebenarnya actually kami pun takut jugalah bila orang kata kemasukan daripada orang luar. Amin. Semoga dimurahkan rezeki Kak Aziz keluarga. Amin insyaAllah. Amin. So Suzy perkenalkan diri. Suzy daripada Ciki, founder daripada Ciki. InsyaAllah produk Ciki akan berada di pasaran. Targetnya pertengahan, tapi disebabkan faktor tertentu kita hanya mampu merancang. Jadi terpaksa ditunda ke hujung bulan September ni. Alright. So siapa yang dah daftar jadi ejen Ciki tu, InsyaAllah hujung September ni kita actually stok dah ready, tapi problem dari segi packaging. InsyaAllah kita akan pasarkan September ni. Alright. So kepakaran Suzy, kepakaran Suzy adalah membantu anda sebagai sama ada suri rumah ataupun pelajar yang nak menjana pendapatan melalui bisnes online. Melalui bisnes online, dengan kita sediakan info-info dan orang kata teknik-teknik marketing yang mudah dan simple tanpa memberi bebanan kepada anda dengan menjana pendapatan yang luar biasa. Itulah di mana kami menyediakan membantu juga ibu-ibu dan juga anak-anak muda yang dah bosan dengan makanan harian di rumah. Orang kata nak mencari makanan yang makanan Korean yang cita rasa dia luar biasa tanpa perlu masak, dengan hanya 2 minit hampa siap dihidang dengan pelbagai juadah. So nanti you all nak tahu lebih lanjut, bolehlah follow IG dan juga Facebook Suzy Ciki HQ. Alright. Gitu. So hari ni Suzy ada juga satu info untuk anda yang nak jadi yang nak orang kata nak berniaga
okey, yang bakal usahawan, you all nak buat SSM, okey, nak buat SSM. Sekarang ni ada berita yang terbaik untuk anda untuk membuat SSM secara percuma. Okey, maksudnya kita nak daftar perniagaan di SSM secara percuma. Okey, Suzy pun baru dapat info daripada grup. Syarat dia anda tak pernah lagi daftar SSM, okey, dan anda mendapat bantuan BPR, bantuan prihatin BPN, bantuan prihatin nasional. Okey, syaratnya anda adalah di kalangan yang mendapat bantuan prihatin nasional dan juga tidak pernah mendaftar tidak pernah daftar SSM. Dia maksudnya yang ni untuk orang yang pertama kali daftar nak daftar SSM lah. So you all akan dapat free. Maksudnya tak payah bayar. So baguslah kalau macam orang kata, kalau tapi syarat dia hampa kena dapat yang bantuan BPN tu, baru layak lah untuk hampa dapat free daftar SSM tu. Tapi kalau macam hampa dah ada pendaftaran SSM, tak layak juga. Okey, macam sebelum ni kata saya dapat dah BPN, tapi sekarang ni tak dapat. Dia tak dapat dah. Tak boleh juga. Syarat dia anda orang kata dapat BPN tu macam barulah, macam memang you all sentiasa dapat bantuan BPN tu, dan orang kata first time you all nak daftar SSM dapat free. Okey, dapat free. Jangan salah faham nah. Orang yang baru nak daftar, dan syarat dia orang yang baru pertama kali daftar, dan yang kedua dia dapat bantuan BPN, bantuan prihatin nasional. Okey, sebab Suzy pun baru dapat info daripada Suzy punya team dan juga Suzy punya group. So Suzy cuba sharingkan kepada anda semua. Kalau yang nak baru, hampa nak daftar SSM, hampa nak dapat free, syarat dia hampa pernah dapat BPN. Yang orang kata bukan pernah dapat lah, maksudnya hampa dapat. Maksudnya macam mungkin orang kata tahun lepas hampa dapat, tahun ni hampa tak dapat dah BPN. Tak boleh. Tak boleh. Syarat dia memang hampa memang dapat BPN, dan orang kata first time hampa daftar SSM. Kalau dah ada SSM hampa nak buat lagi pun tak boleh, tak layak. Okey, macam tu, faham tak? Alright. Okey, so hari ni Suzy nak buat perkongsian kepada anda sebagai usahawan yang baru, ataupun sebagai peniaga kecil yang baru ke, peniaga kecil ke, peniaga yang dah lama ke, macam mana ke. Hampa syarat yang pertama, okey, ni mentor Suzy pun bagi tahu, syarat yang pertama mesti ada planning, mesti ada perancangan, mesti ada struktur. Maksudnya kita mesti kena rancang apa yang kita nak buat. Sebab Suzy pun kata jenis yang macam ketegak jugalah kan, bila cikgu cakap tu nak rancang. Aku memang sebelum ni memang aku buat kerja semua orang kata ada perancangan, ada time dia, time management orang kata kan. Macam Suzy punya yang Aini ni dia memang tahu dah, kalau saya kata pukul 3 saya nak pukul 3, saya kata pukul 5 pukul 5. So memang walaupun saya tak tulis, sebelum ni saya tak tulis, saya tak ada pagi okey bangkit aku akan masak, lepas masak sekejap aku nak buat kerja ni, lepas tu sekejap aku nak pergi beli ni, cukup time okey pukul 4 lebih ni pukul 3 lebih okey aku akan rehat sekejap, lepas solat. Suzy memang ada time management dia, memang Suzy daripada dulu lagi. Sebab orang kata Suzy daripada sekolah memang orang kata disiplin diri, time management tu memang sharp. Kalau janji dengan orang pukul 3, sebelum pukul 3 tu mesti kena sampai. Macam tu. Okey. Tapi orang kata bila Suzy buat dalam bidang bisnes ni, memang ada juga time management tu, ada juga perancangan tu, tapi Suzy tak tulis. Jadi kadang-kadang bila kita tak tulis, kita akan tersasar juga. Right. So apa sebab? Lepas tu bila Suzy buat ish loh, patutlah kerja aku tak siap. Lepas tu sekejap lagi report ni aku tak hantar lagi. Walaupun pada hari tu memang aku dah set dalam kepala otak, sekejap aku nak buat report, nak hantar ni semua kan. Tapi disebabkan kita tak tulis, kita tak rancang, dia jadi macam loh aku terlupa buat, kalut. Jadi macam pernah alami dah situasi ni. Jadi sebab apa kita sebagai usahawan, kita perlu ada perancangan harian. Sebab apa? Okey, yang pertama kita nak sebab kita ni selalu sebagai usahawan, walaupun anda bukan sebagai founder produk ataupun anda sebagai orang kata pemilik sesuatu produk tu, tapi anda juga orang kata menjual sesuatu produk, anda juga berniaga. Jadi walaupun anda contoh produk kata kosmetik, anda ambil kosmetik A, anda jual, dia bukan produk anda, tapi anda tetap owner kepada produk yang anda jual tu, tetap pemilik kepada perniagaan anda sendiri. Jadi kita perlu perancangan. Sebab apa? Nak bantu kita yang pertama adalah membuat keputusan. Okey, membuat keputusan. Sebab
kalau kita tak ada planning ataupun rancangan kita apa yang kita nak buat, apa yang perlu kita tak buat, apa yang perlu kita dahulukan. Kalau kita tak ada benda ni, kita tak fokus tau. Bila tak fokus, kadang-kadang bila datang di sesuatu masalah, kita jadi macam gelabah dah. Nak buat macam mana ni? Ni nak buat macam mana ni? Ni kerja aku banyak lagi. Jadi maksud dia, bila kita ada perancangan, kita mudah untuk buat keputusan. Okey. Hai Syah. Comelnya nampak muka adik ya. Okey. Jadi bila kita ada perancangan, contoh dalam hidup, dalam kata you all tak berbisnes, okey, kalau tak berbisnes pun kita pun mesti ada kan plan kita, perancangan kita. Aku nak masak sekejap lagi, makin pagi aku nak masak, settle masak, aku nak tengok anak sekolah PDPR kan. Sekejap lagi petang kita nak pergi beli barang dapur. Kalau kita tak ada perancangan semua ni, benda ni dia jadi kelang kabut. Maksud dia kalau kita makit-makit, tengok ni, no lupa aku tak masuk lagi, tengok jam pukul 12 dah. Duk kalau ajak anak ni, tengok jam pukul 12 lebih kat pukul 1. Nasi tak masuk lagi. Maksud dia di situ. Maksud dia kita tak boleh buat keputusan tu dengan tepat, dan juga orang kata bila sesuatu berlaku tu kita tak boleh nak ambil, orang kata tak boleh nak baiki. Bila kita ada rancang, kita tulis, jadi kita boleh tengok apa kelemahan kita boleh baiki. Benda tu. Memang kalau kita nampak benda ni remeh tau, kita nampak macam alah biasalah benda tu kan. Tapi yang remeh-temeh ni lah yang akan orang kata membantu kita untuk kita berjaya, membantu kita untuk kita ubah diri kita lebih berjaya. InsyaAllah. Buat baru tahu. Suzy pun sebelum ni tegang juga tau, tak tulis. Okey, tapi sekarang ni Suzy dah tulis. Suzy ada dah perancangan Suzy. Start daripada pukul 7 buat apa, pukul 8 sekali pukul apa, pukul 10.30 sekali live. Lepas live sekali Suzy ada kena buat apa, post. Okey. Kemudian sekali Suzy sampai pukul 12 malam, sampai pukul 11 12 malam. Suzy memang ada perancangan dah. Kalau tak siap, okey, hari ni Suzy tak siap. Maksud dia Suzy kena postpone buat besok, masukkan dalam timetable besok. Suzy dah ada perancangan dah untuk 1 minggu. 1 minggu. Okey, ni apa yang Suzy diajar lah. Okey. So memang benda tu bila Suzy buat mula-mula tu memang agak sukar, macam lecehnya nak kena tulis ni sejam-sejam sekali, nak buat apa lecehnya katakan. Lepas tu kadang-kadang tak ikut pun, tak jadi pun nak ikut. Masalah tu disiplin kita lah. Kita tak fokus apa yang kita buat kan. Bila Suzy buat, dia kena trust the process lah, kena percaya, kena dia benda ni tak boleh macam dalam drastik lah kita katakan. Kalau kita tak pernah buat, kita cuba dulu. Okey, kita cuba dulu dalam seminggu ni. Okey, kita cuba dulu follow sampai setakat mana kita mampu. Okey, besok kita baiki lagi, tambah lagi, kita follow lagi. Kemudian hari lain kita follow. Bila hari-hari kita buat benda tu, lama-lama dia jadi satu kebiasaan. Macam tu kan. Contoh macam kita lah, kalau kita orang perempuan, kalau kita nak keluar pi beli barang je, mesti at least kita nak pakai bedak. Betul tak? Macam mana pun kita nak pakai bedak. Macam tu juga bila kita duk praktis benda tu selalu kita buat, dia akan jadi satu kebiasaan. Kan? So yang pertama, dia bantu untuk kita buat keputusan dengan dan juga tindakan apa yang kita nak buat dan apa yang perlu kita baiki. Okey, itu pentingnya perancangan sebagai usahawan. Yang kedua, dia bantu kita untuk dari segi perbelanjaan sumber keuangan kita. Dari segi orang kata kita nak belanja. Contohnya kan macam ni. Kalau kita lah sebagai orang kata peniaga, okey, bila kita tak ada perancangan yang betul, kita kadang-kadang tak apalah, hari ni aku dapat sale 200. Kemudian belilah, aku beli yang ni lah. Nampak ni cantik lah. Kalau tak beli bedak ni, padahal bedak tu ada lagi kat rumah. Faham tak? Di situ kita tak ada perancangan betul-betul. Sebab tu kita nampak duit kita tu kita tak nampak. Kita tak nampak. Contoh macam sebelum ni Suzy pun macam tu, dapat duit je, lepas tu habis. Tapi sepatutnya bila kita ada perancangan, contoh kalau kita dapat sale, sehari kita dapat contoh 200, kita kena ambil 100 ataupun kita kena ambil untuk kecemasan punya saving, kita kena ambil 30%. Kalau 100 kita kena simpan RM30. Okey, kemudian RM50 tu adalah kita punya modal, ataupun RM60 kita punya modal. Jadi RM20 tu okey, kita untuk saving, kadang-kadang untuk perbelanjaan emergency dan untuk perbelanjaan kita lah, macam tu. Ataupun orang kata dari sudut keuntungan kita simpan RM10 untuk kita punya untung, RM10 untuk kita belanja, RM20 untuk kita kecemasan. Jadi kita kena ada perancangan dalam kehidupan kita sendiri pun. Contohnya sebab apa, macam ni pengalaman Suzy sendiri jugalah. Okey, banyak sekarang daripada apa yang Suzy belajar, banyak Suzy cuba praktikkan. Okey, macam dulu bila dapat
bekerja kan, daripada berniaga. Jual ni macam-macam tapi tak nampak duit. Sampai suami kata, hang ni berniaga apa? Duit pun tak nampak. Macam tu kan. Terpaksa ambil duit dia pula untuk tampung orang kata modal nak pusing tu kan, modal pusing. Jadi sebab apa? Sebab kita tak bahagi, orang kata tak rancang kita punya keuangan dalam perniagaan kita tu. Sepatutnya kita kena bahagi 3. Okey, sale yang kita dapat tu kita bahagi 3. Satu modal, satu untuk tabung yang memang kita tak akan ambil dah. Untuk saving tu memang kita tak ambil dah. Dan juga modal tu kita buat untuk modal pusing lah. Dan yang tabung yang kedua tu kita buat saving. Macam tu. Okey, buat saving. Jadi kita kena bahagi 3 kita punya sale yang kita dapat tu, barulah kita nampak duit. Jadi tidak ni hak tu lah semua kita beli belanja dapur, hak tu juga kita nak belanja hari-hari, hak tu juga nak pusing berniaga. Memang kita akan penat. Kita berniaga pilah 10 tahun macam Suzy berniaga 10 tahun tak nampak duit, tak ada duit. Pasal apa kawan-kawan Suzy berniaga depa ada duit? Sebab mereka pandai, bijak, mereka ada perancangan dari segi keuangan. Sebab tu kita perlukan perancangan harian ni, sama ada dalam bentuk keuangan kita, sama ada dalam bentuk keputusan kita, kita mesti ada perancangan. Orang kata bila kita dengar Suzy cakap ni mudah, tapi sebenarnya orang kata macam satu ala apalah sangat dia cakap macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita sebagai peniaga, bila you all dalam sebagai peniaga, kalau you all tak jaga, tak rancang betul-betul keuangan, memang penat kita buat kerja. Itu pengalaman Suzy. Suzy penat sangat buat kerja tapi tak nampak duit. Kemudian Suzy start buat bisnes dalam kek, bila dalam orang kata jualan bisnes kek ni. Suzy cuba mula tu tak nampak juga, duk pusing-pusing lagu tu juga kan. Lepas tu Suzy cuba asingkan. Okey, ni modal aku, ni saving aku, ni orang kata duit kecemasan. Duit tu memang orang kata memang tak guna lah. Memang tak guna. So maksud dia memang nampak ada duit tu. Macam sebelum ni tak nampak, duk pusing-pusing aja, habis je duit kan. Jadi kita penting sebagai perancangan dalam bisnes kita dan juga harian kita. Okey, yang ketiga, sebab apa kita perlu perancangan sebagai usahawan? Kita perlukan perancangan ni sebab kita nak memahami perniagaan kita ni. Okey, dari segi kita nak tahu kelemahan perniagaan kita ni, apa yang perlu kita baiki. Contohnya kalau kita orang kata, contoh kalau kita ada musibah ataupun ada ujian, jadi kita orang kata ada strategi dah, kita dah ada strategi dah. Sebab tu bila kita ada strategi, macam Suzy kata tadi, kita ada strategi apa yang kita nak buat. Okey, contoh kalau kita nak kita jual kuih. So apa yang kita nak buat untuk kita nak jual kuih ni? Kita nak iklan, berapa hari kita nak kena iklan? Okey, mungkin 2 hari sebelum. Okey, kemudian mungkin orang kata kita kemudian apa tindakan kita nak buat iklan tu, nak guna kat mana kita nak iklan. Mungkin dekat grup WhatsApp, grup taman, kemudian dekat Facebook. Maksudnya kita sharing bila 2 hari sebelum. Maksud dia kita dah collect order dah. Jadi kita boleh rancang dah. Oh, macam tadi Suzy kata rancang keuangan. Jadi kita boleh bajet dah, kita nak beli barang apa semua kan, duit kita. Jadi apa keputusan kita nak buat, tindakan kita nak buat, semua kita boleh dah tahu dah. Maksud dia jimat masa kita. At the same time, dia juga dapat memahami perniagaan kita tu dari segi orang kata apa kelemahan kita, apa yang kekurangan kita, apa yang perlu kita baiki. Dan pada masa yang sama, dia dapat jimatkan masa kita. Jimatkan masa maksud dia kita ada masa dengan keluarga, kita ada masa dengan diri kita sendiri, dan kita ada masa dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak rancang harian kita ni, kita memang tak ada masa. Saat lagi sibuk lah ni, aku nak kena buat benda ni. Tak dan semayang pun lintang pun, orang kata macam dengan robot semayang macam dengan kartun. Duduk terkejap-kejap, benda tak selesai. Sebab kita tak ada perancangan, kita tak planning betul-betul. Kita punya orang kata bisnes kita punya harian kita punya orang kata keuangan kita punya keputusan kita, tindakan kita, semua kita kena planning, semua kita kena rancang. Bila kita rancang benda ni, benda tu tersusun step satu kita mudah. Itulah yang apa Suzy praktiskan sekarang ni. Dari apa yang mentor Suzy suruh dan Suzy buat. Okey, kalau macam Suzy cakap you all tak buat, you all tak nampak. Okey, tapi kalau you apa yang Suzy cakap you all buat, you akan nampak. One day you akan nampak. Trust the process. Okey, lepas tu Suzy pun buat dalam masa hampir sebulan. Okey, bulan pertama tu macam orang kata
lintang pukang juga, walaupun Suzy list kan apa yang Suzy nak kena buat kan, apa semua ni masih orang kata lintang pukang, tak ikut, tak terjadi, tak terlupa juga kan. Tapi bila masuk bulan kedua ni, Suzy dah jadi macam tersusun sikit dah. Dulu masa nak buat live jadi kelang kabut, sat gini masak tak siap lagi, lepas tu tinggal macam tu kat dapur. Okey, siap-siap mandi, kalut-kalut ni, pakai baju semua, buat live dulu. Lepas tu sat lagi pi pula sambung, lepas tu terkejap-kejap lari pula time, sat lagi ada kelas online, lepas tu sat lagi no barang makanan tak ada. Jadi memang kelang kabut sangat. Tapi bila Suzy dah plan satu-satu, okey pagi aku makik macam ni, okey pagi kita ada macam Suzy daripada circle orang kata Dr. Azizan, okey kita ada circle daripada Dr. Azizan, pagi kita ada ratib okey alatas, kita akan buat seawal 6:30 pagi, okey ratib alatas, okey bersama-sama dengan tim. Kemudian pukul 7 okey habis, dan pukul 7 Suzy start posting. Okey, semua Suzy tulis, semua start posting doa pukul 7 pagi. Okey, kemudian sat lagi Suzy tulis pula pukul 8, pukul 9 Suzy masak, pukul 10 Suzy akan buat live, semua Suzy tulis. Lepas tu okey dah habis doa semua, okey pukul 8 sampai pukul 9 sambil Suzy masak, Suzy live dengar apa ni perkongsian apa ni daripada tim sahabat Suzy, iaitu Cik Su, tim daripada menu jutawan. Okey, ni how to make first million. Okey, pagi-pagi pukul 9 kita adakan dengar daripada tim sharing live. Okey, kemudian okey pukul 10.30 Suzy punya turn untuk live. Sekejap lagi habis ni Suzy akan buat orang kata kerja tugasan yang perlu Suzy siapkan apa benda. Okey, tapi sekarang ni sekejap lagi Suzy nak keluar ke Billion untuk Suzy beli strawberry untuk deco kek birthday. Okey, pada masa Suzy pun ambil juga tempahan kek untuk sementara produk Suzy siap lah. Okey, jadi orang kata di situ kita dah rancang, memang tak jadi kelang kabut dah. Dulu memang ya Allah kelang kabut, penat sangat. Okey, so di situlah orang kata kelebihan dia, kenapa kita sebagai usahawan dan bakal usahawan, okey, ataupun sebagai suri rumah, kita perlu perancangan harian. Okey, contoh kalau you all bekerja lagilah you all perlu perancangan. Okey, makin awal prepare makanan untuk anak, nak pergi kerja, balik petang, tu semua perancangan, semua kita perlu perancang. Kalau kita tak rancang benda tu, kita akan jadi penat, memang penat. Kita akan rasa struggle sangat. Okey, jadi sebagai orang kata individu, ataupun tak kisahlah kita sama ada suri rumah yang bekerja ataupun tidak, usahawan ataupun tidak, perancangan kehidupan harian kita amat penting. Macam tu juga dekat sekolah dulu kan, kita ada time kita, waktu jadual waktu. Okey, macam tu juga orang kata mana-mana kita tempat kerja pun dia ada time management kan. Okey, waktu ni masuk kita briefing, lepas tu siapkan kerja, kita nak kena submit tugasan, waktu lunch, waktu meeting, semua kita ada time kan. So dalam kehidupan kita pun kita kena ada time, terutama kita sebagai seorang usahawan, memang kita perlukan time management dan juga perancangan harian yang lengkap supaya kita lebih nampak jelas dan juga tahu apa kebaikan dan kelemahan yang perlu kita baiki dalam bisnes dan juga diri kita. Okey, so jadi jangan lupa anda kongsikan sharing ilmu Suzy, walaupun orang kata sedikit ilmu yang Suzy bagi ni dapat orang kata bila dengan sharing anda tu supaya dapat membantu lebih ramai usahawan-usahawan yang kadang-kadang tu memang tak boleh dinafikan, memang setiap orang tu mesti jadi kelang kabut kalau tak ada perancangan kan. So siapa yang pernah mengalaminya, dia tahulah macam mana keadaan tu kan. Okey, jadi jangan lupa like, komen, share, dan terima kasih kepada anda yang menonton live Suzy hari ini. Okey, Suzy akan live setiap hari 10.30 di platform yang sama, Facebook dan juga ID Chiki HQ. Dan jangan lupa okey, kepada anda yang belum lagi menjadi ejen kami, yang belum daftar ejen Chiki HQ, okey, boleh boleh dapatkan link di Facebook Chiki HQ, sebab kami tawarkan kepada 150 orang yang terawal sahaja akan dapat okey, akan dapat mini pack Chiki. Okey, akan dapat mini pack Chiki. Ni adalah sampel tester, jadi Suzy tak boleh lah nak bagi dekat kawan-kawan yang terdekat sebab ni tester, masih ada kekurangan dia apa semua kan. So bila food dah siap nanti, insyaAllah Suzy akan bagi orang kata beritahu kelak lah. Okey, ni adalah sampel ya daripada kilang yang hantar dekat Suzy lah. Okey, so kepada anda yang belum dapatkan, yang belum join untuk jadi ejen Chiki,
bolehlah kata you all follow dekat FB ataupun IG untuk dapatkan link untuk ke sistem untuk pendaftaran lah untuk jadi ejen, sebab kita bagi 150 orang yang terawal sahaja untuk dapat mini pack ni 150 orang terawal untuk dapat mini pack ni tau. Right, so itu saja perkongsian daripada Suzy hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan berjumpa lagi.